أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, syukurillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini, insya-Allah kita akan teruskan kelas kita membaca Al-Quran dan juga tajwid, asas tajwid Al-Quran, yang mana kita akan membaca sebahagian ayat surah ikut susunan kita pada malam ini, insya-Allah. Uh, Malam ini muka surat yang ke-9, ayat yang ke-58 surah Al-Baqarah. Nanti sekejap lagi saya akan share screen. Dan kaedah kita untuk kita mempelajari ilmu tajwid bersama dan kita mengkaji bersama asas tajwid Al-Quran dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita mengeluarkan bersama hukum-hukum tajwid dan kita membincang bersama hukum-hukum yang kita kenal itu macam mana kita nak kupaskan, macam mana kita nak memperkenalkan semula. Kita dah kenal, kita nak memperkenalkan. Jadi malam ni kita tambah, kita dah kenal, kita nak memperkenalkan. Kenal tu insya-Allah, saya rasa ramai antara kita lancar kenal sangat-sangat. Jumpa je hukum itu kenal, hukum ini kenal, semua hukum kenal. Tapi nak memperkenalkan balik. Nak cerita semula, macam mana boleh kenal dengan hukum tu? Macam mana, kat mana dan apa asbabnya dan di mana bertemu dan di mana berjumpa, punca kenal hukum-hukum tu macam mana, nak jelaskan balik. Itu yang penting. Sebab apa? Alhamdulillah dengan pemerhatian kita bersama, alhamdulillah rakaman kita pada malam ini saya ingatkan rakaman yang ke-90. Kelas yang ke-90 tajwid Al-Quran, masya-Allah. Insya-Allah ada 10 lagi kita genap 100. Nanti boleh kita buat kenduri insya-Allah. Okey. Jadi dalam 90 kelas ni kita macam-macam gaya dah. Tukar ke sana, tukar sini, macam-macam gaya kita buat. Semata-mata untuk kita nak mencari cara yang mana terbaik untuk kita lebih fokus dan lebih berat waktu kita membaca Al-Quran itu bersama tajwid. Sebab kita baca kadang-kadang kenal sangat, macam saya sebut tadi, kenal hukum tu, tapi waktu baca macam tak kenal. Waktu baca tu macam kurang kenal, kurang pasti. Teragak-agak nak dengung ke tidak, nak dengung ke tidak, nak panjang ke tidak, nak panjang ke tidak. Yang bertambah lagi sekarang ini, yang bertambah yang merisaukan, yang pendek pun nak dipanjangkan juga. Yang pendek pun nak dipanjangkan juga sebab mungkin tak begitu pasti hukum-hukum itu. Jadi dengan cara ini yang kita cuba buat, alhamdulillah, bila kita cuba hurai bersama, hurai dan memperkenalkan masing-masing, masing-masing ambil bahagian cuba memperkenalkan, hurai balik, insya-Allah mudah-mudahan dengan cara ini akan bertambah lagi kita rapat dengan ilmu tajwid, lagi kita pasti, lagi kita jelas waktu kita membaca pun, insya-Allah akan datang segala hukum itu dengan sempurnanya, insya-Allah. Okey, baik, saya akan share screen tajwid yang akan kita baca. Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah yang kita akan baca, dan sebelum itu kita mulakan dengan suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum Ustaz. Hari ni saya tak tahu buka surat berapa ni Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Jidin. Haji Muhammad Amiruddin, minta maaf tadi saya bagi tahu awal tadi. Lepas tu mungkin yang baru masuk tu terlepas. Minta maaf ya. Muka surat 9. Muka surat 9 surah Al-Baqarah. Muka surat 9 Ya, insya-Allah 58. Oh, yang kata wa iskulna atas. Ya, betul. Okey, alhamdulillah kita dah baca bersama. Walaupun Haji Din tak baca, mungkin dia dengar, dia ikut dengan hatinya ya. Apapun insya-Allah yang penting ada bersama insya-Allah. Okey, kita teruskan perbahasan kita ataupun perbincangan kita berkenaan dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kita akan cuba mengeluarkan hukum-hukum tajwid dan juga kita akan mencari hukum-hukum yang agak menarik. Selalu saya gunakan istilah menarik supaya kita juga berhati-hati. Maksud menarik di sini perlukan kepada perhatian yang lebih. Bukan menarik itu seronok. Menarik itu kadang-kadang ada yang seronok, ada yang tak seronok. Yang ini agak kurang seronok sebab dia perlu kepada perhatian. Kalau kurang perhatian, ayat-ayat itu ataupun hukum-hukum itu mungkin akan terkurang dari segi cara membacanya. Okey, kita mulakan insya-Allah ayat yang pertama pada malam ini. Buka surat yang ke-9 ayat nombor 58. Saya mulakan dengan perkataan wa idz qulna. Wa idz qulna. Okey. Wa idz qulna, kalau dari segi hukum di sini tak ada apa-apa hukum kecuali na itu mad asli sahaja. Cuma yang perlu kita berhati-hati di sini huruf zal
Huruf zal yang pertamanya huruf zal itu kita nak kena keluar lidah. Wa id, kena keluar lidah. Yang keduanya kita nak kena jaga supaya tidak terlantunnya. Wa id. Ini yang maksud saya menarik. Menarik kan? Bila kita tak jaga-jaga, kita tak berhati-hati, masih ada antara kita yang terlantun ataupun terqalqalahkan zal mati ini. Wa id wa id qulna. Hukumnya salah. Salah kalau kita lantunkan zal mati. Zal sifatnya tidak ada apa-apa yang terlantun. Hatta hams pun tak ada. Id. Dia nak kena terputus nafas. Wa id qulna. Dan bila terputus nafas, jangan terputus bacaan. Maksud terputus itu, laluan angin itu dia tersekat, tapi tak boleh kita saktah. Wa id qulna. Saktah pun tak boleh. Cuma yang kita nak jaga lebih kepada qalqalahkan zal ini banyak masih berlaku. Wa id. Itu penting ya. Okey, yang itu insya-Allah kita berhati-hati supaya huruf qalqalah hanya 5 huruf saja. Jangan tambah lagi. Ulama tajwid daripada dulu penat-penat cari hukum, cari huruf-huruf qalqalah, dah siap bersetuju semua. Kitab-kitab tajwid, huruf qalqalahnya ada 5 sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Mungkin antara kita rasa macam tak cukup 5. Cuba cari-cari lagi huruf qalqalah. Dal, id, lam mati, al, huruf pun sama juga. Ard, kan? Itu semua nak kena jaga supaya tak terlantun. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang kena qalqalah betul-betulnya kalimah yang berikutnya. Wa idh qul nad. Ini kena qalqalah. Ini kena qalqalah sebab memang dah hurufnya dal. Dal huruf qalqalah termasuk dalam 5 huruf qalqalah. Wa idh qul nadkhulu. Dan qalqalah di sini qalqalah sughra. Qalqalah di tengah-tengah bacaan. Qalqalah itu sambil lalu je kita qalqalahkan, lantunkan, dan kena pastikan terlantunnya ataupun terqalqalahnya ada saki-bakinya dal mati itu. Walaupun di tengah-tengah bacaan. Dia agak susah sikit. Kalau kita tak terlatih, dia tak nampak jelas. Dia tak didengar dengan jelas. Wa idh qul nadkhulu. Jadi kita nak kena latih supaya walaupun tengah-tengah bacaan kita busy, kita nak sebut huruf yang sebelumnya, kita sibuk nak sebut huruf yang selepasnya, di tengah-tengah huruf qalqalah itu, di tengah-tengah bacaan kita tetap datangkan sifat qalqalah. Wa idh qul nadkhulu. Dia ada sedikit je. Nadkhulu. Jadi kalau kita minta nak dengar seorang-seorang, memang dia akan bunyi macam-macam. Ada yang bunyi lebih, ada yang tak bunyi, ada yang separuh bunyi. Itulah beza antara kita-kita ya. Itulah kemampuan dan kebolehan masing-masing. Tetapi dengan mumarasah, dengan kita melatihkan diri kita, insya-Allah kita akan sampai ke tahap yang sempurna insya-Allah. Macam mana kita nak pasti, macam mana kita nak yakin, kita nak kena berdepan dengan guru, nak berdepan dengan ustaz-ustaz ataupun kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang kita percayai dan kita akur dengan ilmunya. Kan? Ataupun kebolehannya. Sebab dalam 10 orang kita berkawan, insya-Allah 9 orang tak termasuknya kita, mungkin ada yang agak lebih mahir, lebih pandai sikit, maka kita boleh tumpang dia. Ataupun kita boleh minta dia dengar bacaan kita. Tapi jangan cari kaki yang lawak sangat kan. Ataupun yang selalu kacau. Haji Din gelak je. Sebab kadang-kadang kawan ni dia tak berapa nak serius sangat kalau kita nak belajar dengan dia. Kita cari yang serius lah. Ada, insya-Allah ada. Lagi-lagi pula masya-Allah sekarang ni kumpulan tadarus Al-Quran dah ramai masuk program Itqan dan dah diberi gelaran ustaz-ustaz. Ustaz pun ada, bakal ustaz pun ada, akan jadi ustaz pun ada. Mereka saya tak kata mereka itu sempurna,
Sebab saya pun tak sempurna dan guru saya pun tak sempurna dan guru-guru kami pun semua tak sempurna sebab kita tetap manusia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu ada yang lebih lagi yang berilmu. Tetap kita anggap mereka tak sempurna tapi sekurang-kurangnya mereka lebih sedikit dari kita. Mereka ada kelebihan sedikit banding dengan kita sebab mereka melalui pengalaman. Katakan kalau kumpulan itqan setahu saya lah setakat yang saya tahu katanya 9 bulan bertungkus lumusnya dan juga betul-betul khususkan setiap minggu beberapa kelas untuk bersama program itu. Jadi itulah kelebihan mereka. Ijtihad mereka, bersungguhnya mereka itu study, dah kembali ke zaman sekolah balik, kena menulis, kena baca, kena buat assignment, kena semua dah jadi macam pelajar sekolah balik. Mereka itu ada kelebihan banding dengan kita. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh ambil menumpang ilmu ataupun apa yang mereka tahu dan kita buat melatihkan diri kita. Contohnya macam qalqalah tadi kan. Sebab saya nak tekan qalqalah ni sebab ada antara kita tafawud. Ada yang jelas qalqalah, ada yang belum jelas. Walaupun dia dah kenal qalqalahnya. Walaupun semua kita kenal itu hukumnya qalqalah. Tapi bila kita nak baca qalqalah itu kadang-kadang ada kurang lebihnya. Yang kita nak qalqalah tahap yang sempurna. Tak nak tahap yang melampaui batas. Tak nak yang langsung tak bunyi. Qalqalah dah jadi macam hams. Kalau tak nak qalqalah langsung tenggelam. Ada juga langsung tenggelam tak bunyinya qalqalah. Jadi semuanya kita nak coba memperbaiki insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Itu bahasan saya yang saya mulakan dan kita terus pergi perkataan yang berikutnya hadhil qaryata. Hadhil qaryata. Okey. Perkataan al-qaryah di sini siapa nak ambil bahagian ini untuk huraikan apa ada pada perkataan ini? Silakan. Ustaz boleh sini? Okey, silakan. Okey, di sini kita perhatikan ada dua qaf permulaan wa iz qul dengan yang merah tu fakulu ada perbezaan atau hazihil qaryati dengan fakulu. Dekat sini kita hati-hati sebut huruf qaf dengan kaf. Okey. Qaf dengan kaf. Kadang-kadang yang qaf tu kita sebut kar. Tak sempurna ukalah dia. Okey. Maksudnya di sini. Okey. Teruskan. Maksud di permulaan ayat tadi wa iz qul. Qaf tu dengan yang lagi satu hadhil qar yati fakulu ku. Tu kaf kecil. Tu ada beza 1 2 3 kaf kat situ. Okey. Maksudnya di sini nak kena jaga dari segi tebal nipisnya lah. Yes, Qaf kita nak kena jaga isti'la'nya, nak kena jaga sifat tebalnya supaya tidak bertukar. Sebab antara makhraj qaf dengan kaf, dari segi makhraj pun mereka kedua-dua huruf ni sangat-sangat dekat. Semua jadi pangkal lidah dan kedudukannya paling rapat. Makhraj yang dekat dan rapat. Qaf atas, kaf di bawah. Di pangkal lidah itu dia duduk berjiran dan jiran paling rapat tu, bukan jiran jauh-jauh. Jiran yang rapat. Dan bila dah sangat dah rapat tempat keluarnya, bila kita lari sikit je sifat dari tebal jadi tipis sedikit terus dia akan berubah huruf. Itu yang bahayanya. Bila berubahnya huruf, berubahlah makna, berubahlah perkataan kalimah Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kaf. Kedua-duanya hampir sama. Qim, kim, qim, kim. Kan? Beza sedikit saja. Saya ulang 3 kali. Qim, kim, qim, kim, qim, kim. Bezanya sangat-sangat sedikit. Qi dengan ki. Dah bertukar huruf, dah bertukar makna. Lagi-lagi dalam surah Fatihah, lagi bahayanya Fatihah solat kita. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haji Mustafa Abu Bakar, masya-Allah. Okey, itu yang saya selalu ingatkanlah sebab qaf kita memang sama ada tahsin Qurani muslimin, tahsin Qurani muslimat pagi petang malam yang saya jumpa, alhamdulillah masih qaf tu saya masih ulang lagi dan masih saya minta dari pembaca-pembaca supaya berhati-hati agak
agar insya-Allah semua qafnya di tempat keluarnya yang betul dan dengan sifatnya yang sempurna. Okey, perkataan yang sama masih lagi saya nakkan satu poin lagi. Al-qaryata, siapa boleh tambah lagi selain daripada qaf tebal? Apa yang menarik? Istilah kita apa yang menarik dalam perkataan ini? Tafadhal. Siapa boleh jumpa? Ini kelas yang ke-90 Qaf Ustaz, qaf. Qaf dah ambil dah. Dah ada disebut. Perkataan Kulu, yang sama. qaryata. Hmm. Qaryata. Kulu tak ada. Kulu. Kejap. Ustaz, mungkin mohon kita baca tebal. Kalau kita nak wakaf kat situ, ta marbuta tu kita ganti dengan ha. Jadi al-qaryah. Okey, bagus. Itu ilmu baru. Bukan ilmu baru, ilmu dah lama baru disebut dalam kelas ini. Selain daripada yang disebut qaf tebal. Okey, itu satu ilmu lah. Sebab jangan kita pelik kalau ada orang sebut hadhil qaryat, matikan dengan ta. Tapi mungkin yang hadirin hadirat yang ada bersama kami insya-Allah semua insya-Allah tahu hukum ni. Ta marbutah apabila diwakafkan ke atasnya ditukarkan kepada ha dada ha dada. Tapi masih ada juga yang belum lagi kenal, dia ingat asalkan dua titik di atas ni terus ta, tak kira ta simpul ke ta rehat, ta relax ke, semuanya dia akan matikan dengan ta. Itu nak kena tahulah. Kalau tak tahu macam mana kita nak tukar kepada ha, sedangkan ha di sini tak tulis pun ha dada. Okey, itu satu ilmu insya-Allah boleh kita perhatikan dan boleh jelaskan kepada yang lain. Okey, saya nakkan lain daripada itu. Nak juga malam ni perkataan ini. Siapa tahu? Mungkin kaf tu yang kita tebalkan pasal bersama. Qaf dah sebut kan? Qaf dah sebut. Ya, daripada dia ada ra tu. Jadi hukum ra tu kita mesti sama ada kita nak apa dia dengan ra dia ada hukum ra. Haji Samad nak sebut ra lah. Hukum ra. Macam okey, apa ada pada ra? Yang ada pada ra ya, kalau kita berjumpa gitu kita ra-nya tu kita bagi apa ra tebal. Apa dia qaf tebal. Okey, ra tebal. Maknanya hukum sini ra tebal. Tebal. Okey, ra tebal. Okey, tak ada masalah, bagus. Tapi minta maaf saya sebut tidak menarik. Jawapan betul Haji Samad, tapi tak menarik. Kenapa tak menarik? Bukan tak menarik maknanya jawapan itu tak betul ataupun tak bagus. Jawapan tu betul dan bagus, dan memang ra ini ra adanya hukum ra tebal. Sebab apa? Ra mati sebelumnya baris atas. Maksud saya tak menarik di sini. Kita kalau tak berhati-hati pun, kalau kita tak berjaga-jaga pun, dia susah ra yang tebal ini nak ditipiskan. Sebab apa? Sebab ra ni dia akan automatiknya akan kita tebal sebab sebelumnya qaf tu tebal. Qaryata. Kalau yang menarik ra mati sebelumnya baris atas tapi sebelumnya huruf tipis. Itu mungkin menarik sebab kita akan kata menariknya ra itu mungkin dia terpengaruh dengan huruf nipis, dia akan jadi tipis. Jadi kena hati-hati di situ. Sebab itu menarik. Ayat ni betul ra tu tebal tapi insya-Allah ramai-ramai kalau baca insya-Allah jarang nak baca qaryata. Nak tipiskan ra tu pun memang susah. Jadi ra tu automatiknya akan dibaca dengan betul. Qaryata. Jadi betul Haji Samad sebut di sini ada hukum ra mati sebelumnya baris atas dan tebal. Okey. Masih lagi tak sampai kepada poin yang saya nak. Mungkin Ustaz nak poin ini Ustaz nak poin yang alif lam qaryah. Jangan hil. Dia kena orang nama sama juga nak jawabnya. Ada hamzah wasal di situ Ustaz. Dia kenapa dia jawab tak betul? Jawab betul sebab dah habis dah. Ta dah sebut, ra mati dah sebut, qa mati dah sebut. Ya memang tak ada hukum. Alif lam qamariyah lah ada hukumnya. Okey, apa yang menarik di alif lam qamariyah di sini? Hamzah wasal itu satu hal, tak ada masalah sebab kita akan baca hadhil qaryata.
Yang saya nakkan di sini lam mati. Bila sebutnya lam mati di sini dan hukumnya izhar qamari ataupun alif lam qamari, kita nak kena jelaskan lam itu betul-betul jangan kita qalqalahkan. Itu perlu disebut sangat walaupun dah berkali-kali sebut, walaupun dah disebut pada wa'idh. Yang tu betul, yang itu kena jaga. Wa'idh salah, wa'idh betul. Hadhil qaryata, lam mati pun. Ini lam mati di sini dan lam mati semua yang ada pada alif lam qamariyah pun nak kena jaga. Kalau tidak dia akan terlantun juga. Hadhil ada di situ. Itu dia akan tertambah kalau kita tak jaga-jaga dan kita tak berhati-hati, dia akan terlantun sedikit. Hadhil qaryata, nak kena jelaskan alif lam qamariyah yang ada pada perkataan al-qaryata ataupun semua alif lam qamariyah nak kena jelaskan lam mati itu. Okey, alhamdulillah selesai. Fakulu minha haitsu, minha haitsu. Di sini menarik juga ha dengan ha berjiran pula. Ha dada dengan ha pedas. Ini pun kadang-kadang masalah problem juga bagi orang yang belum suka pedas. Belum boleh tahan dengan pedas. Kadang-kadang masalah juga, problem juga nak pisahkan yang mana dada, yang mana halqum ataupun tengah-tengah halqum. Minha haitsu, Eza. Daripada pangkal halqum ha dada naik kepada tengah halqum ha, minha haitsu. Itu menarik itu kena jaga-jaga insya-Allah. Terus kita pergi syi'tum raghada. Sama juga. Saya akan sebut semua hukum-hukum izhar. Izhar halqi, izhar qamari, izhar syafawi, izhar mutlaq. Semuanya kita nak kena jaga supaya tak terlantun hukum-hukum izhar itu. Di sini kita ada izhar syafawi. Minha haitsu syi'tum raghada. Syi'tum pun. Kalau tak jaga dia boleh akan jadi terlantunnya mim mati dan kurang jelasnya izhar syafawi di situ. Okey, saya rasa semua hukum yang kita dah baca tadi jelas dan tak ada masalah sangat. Raghadan wadkhulu. Okey, kita ada di sini apa hukum? Raghadan wa. Hukum apa kita ada di sini? Raghadan wa. Sampai situ je. Dengung. Idgham ma'al ghunnah tak? Idgham ma'al ghunnah. Okey, siapa yang jawab idgham ma'al ghunnah cuba huraikan macam mana idgham ma'al ghunnah. Kita patah balik ingat balik idgham ma'al ghunnah tu macam mana dia punya cerita dia. Tanwin jumpa tiga huruf. Waw alif ya. Tanwin, okey. Yang lain jangan kacau yang lain jangan kacau. Kita bagi Abang Is ambil kebebasannya untuk bercerita sikit berkenaan dengan idgham ma'al ghunnah. Dia ada cerita baru ni, kita dengar elok-elok. Okey. Idgham ma'al ghunnah tu ada 4. Tadi saya dengar 3 tadi, macam menarik je cerita baru. Okey, tak apa, teruskan. Ya, idgham ma'al ghunnah bila dia jumpa tanwin jumpa dengan waw. Jadi kita baca dengan dengung sikit. Dengung sikit ke dengung betul-betul? Kita baca dengan dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat juga. Cara nak dengungnya macam mana idgham? Masukkan waw tu, radang. Okey, ini proses untuk Abang Is memperkenalkan sebab itu saya cuba masukkan soalan-soalan. Dia kata dengung betul, idgham ma'al ghunnah betul. Sekarang ni saya tanya macam mana nak dengungkan idgham ma'al ghunnah. Dia kata masukkan. Apa yang nak dimasukkan di sini? Waw. Waw nak dimasukkan ke mana? Masukkan dal tanwin tu. Ini macam ribet. Itu cerita macam terbalik pula ni. Waw masuk dalam dal ke dal masuk dalam waw? Dal masuk waw. Tanwin masuk dalam waw lah kan? Tanwin masuk dalam waw. Tanwin masuk dalam waw.
Okey, soalan saya tujukan kepada Haji Din, dia gelak tadi. Macam mana tanwin pula Dia kena masuk dalam perangkap. waw? Dia kena perangkap. Dengung tak? Haji Min Din, mati. Ya, ya. tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham, dan di sini huruf idgham di sini huruf waw. Dan yang bertemu dengan huruf waw adalah tanwin. Ya. Abang Is sebut tadi yang kita nak masukkan tanwin itu kita nak masukkan dalam waw. Macam mana tanwin tu nak masuk? Radau itu ah. Dan apa yang kita nak masuk tanwin tu? Tanwin tu apa dia? Tanwin tu huruf dua bertemu dengan mim. Mim mati dengung. Alamak, saya belum sedia Ustaz, belum bersedia. Belum sedia. Kena perangkap juga Haji Din. Masya-Allah. Saya nampak saya refer dengan Ustaz Haji Mus. Boleh, masya-Allah. Abang Mus saya boleh tolong saya. Siapa boleh jelaskan sikit lagi? Nak habis dah. Nak habis dah pasal idgham ni. Apa tanwin tu? Tanwin tu yang nak dimasukkan tu apa? Tanwin tu bagi dua atas, bagi dua bawah, bagi dua depan kan? Fathatain, kasratain, dhammatain, itu makna tanwin. Tapi ya, nun sakinah yang ada dalam tanwin, itu perlu, penting sangat kena sebut. Baru kita nampak yang nak masuknya nun mati yang ada pada tanwin, bukan tanwin. Tanwin tu hanya gambaran saja, nama saja. Tapi hakikat tanwin adalah nunun zaidah talhaqu akhirul asma'i lafzan la khatta. Lafzan la khatta. Nun yang ada di akhir kalimah yang dibaca bukannya ditulis. Lafzan la khatta, dari segi lafaz bunyinya nun mati. An, in, un, ragadan, dan. Kalau sebut dan, ragadan, dia seolah-olah sebenarnya ada nun mati di sini. Ragadan. Dia ada ragadan, nun mati di sini. Kalau sebut dari segi lafaz, tapi khattan tak ada. Tulisan tak ada. Ragadan, dan yang nak masuknya nun ni lah. Nun yang ada dalam tanwin ni nak dimasukkan, nak diidghamkan ke dalam waw. Perkara ni basic sangat. Tetapi kalau tak ditekan, tak dihurai, tak diulang, kita kadang-kadang kita tak perasan. Kita dah belajar berkali-kali sebenarnya. Kita dah faham berkali-kali. Tapi kalau kita tak diulang dan tak diminta untuk bercerita sendiri, kadang-kadang dilalu ke depan mata kita gitu je. Waktu kita belajar kan, kita faham angguk-angguk. Lepas tu dia lalu, lepas tu dia jalan. Dia tinggal kita, lepas tu dah cari tak jumpa. Padahal tanwin kita dah tahu nun mati, tapi bila kita nak jawab apa yang kita nak masukkan ke dalam huruf idgham itu, kita cari tak jumpa. Jadi insya-Allah kita akan ulang beginilah, walaupun dah berkali-kali kita ulang, kita akan terus ulang juga supaya kita bertambah jelas sampai ke akhir hayat kita bersama insya-Allah. Jadi jadi kita kena sebut nun sakinah saja. Tak, apabila ada soalan, apabila kita nak terangkan kepada orang apakah itu tanwin, barulah kita boleh sebut nun mati yang ada dalam tanwin itulah yang kita nak masukkan ke dalam huruf idgham. Tapi dari segi untuk kita nak jelaskan hukum, boleh kita sebut macam ni saja. Ragadan wa, tanwin bertemu dengan huruf waw, dan huruf waw itu huruf idgham, maka hukumnya idgham ma'al gunnah, dan idgham ma'al gunnah dibaca dengan dengung dua harakat, miqdar harakatain. Itu pun dah cukup. Tapi kalau macam guru-guru yang cermat kan, dari segi kita nak mengeluarkan hukum tajwid satu persatu, dia nak kena sebut semua. Contohnya, dari malam ni kita ambil cara kita nak perkenalkan dan kita nak mengeluarkan hukum tajwid satu persatu dalam setiap kalimah Quran yang kita baca. Contohnya kita ambil haitsu syi'tum ragadan wadkhulu. Sampai situ syi'tum ragadan wadkhulu. Beberapa hukum yang ada di sini, cara kita nak keluarkan, kita ambil mulakan dari syi'tum ra. Cara kita nak dengar, cara kita nak memperkenalkan. Syi'tum ra, berhenti sini je. Syi'tum ra, mim mati bertemu dengan ra. Ra termasuk dalam huruf-huruf izhar syafawi yang ke-26 selain daripada mim dan ba. Hukumnya izhar syafawi dibaca dengan tanpa dengung.
Itu cara kita nak memperkenalkan satu persatu. Habis. Sampai situ habis untuk dengan hukum di sini. Terus kita pergi kepada perkataan yang keduanya, yang berikutnya kita sebut raghadan wa. Raghadan wa. Oh, ada wah. Kita kena sebut, jangan sebut raghadan idgham ma'al gunnah, ataupun kita sebut raghadan wa dukhulu idgham ma'al gunnah. Itu salah. Kita ambil raghadan wa. Sebab dia betul-betul tanwin bertemu dengan waw di sini. Berhenti di situ untuk kita nak perkenalkan hukum di sini. Jadi baru kita sebut tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw ini termasuk dalam huruf-huruf idgham ma'al gunnah yang 4, waw, ya, mim, nun. Kalau boleh sebut-sebut semua, maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah dibaca dengan 2 harakah. Ini penuh markah kalau dapat macam ni. Jumpalah Ustaz Tajwid mana kalau kita bagi syarahan penjelasan begini, dia dah tak ada dah point dia nak jolok kita ataupun nak goyangkan kita macam saya selalu bagi soalan-soalan cepu mas kan. Bila dah sebut macam tu, saya dah tak tahu nak tanya apa lagi. Jadi dah sebut semua kan. Jadi itu yang bagusnya. Okey, jadi terus bila kita nak teruskan lagi hukum yang berikutnya wadkhu. Contohnya lah wadkhu. Boleh kita sebut macam tu untuk kita nak memperkenalkan huruf hukum yang ada pada perkataan ini, iaitulah hukumnya qalqalah sughra. Qalqalah sughra, huruf qalqalah di pertengahan bacaan, iaitulah huruf dal mati. Habis. Wadkhulu lu mat asli. Dibaca 2 harakat. Jadi itu beberapa hukum kita tujukan betul-betul kepada perkataan yang ada kait dengan hukum yang kita nak perkenalkan, itu sahaja. Jadi saya kadang-kadang bila kita belajar dalam tahsin, untuk kita nak keluarkan hukum, kita baca semua. Syi'tum raghadan izhar syafawi. Padahal ada 2-3 hukum di situ. Yang mana satu izhar syafawi kan? Sebenarnya tak cermat dan tak jelas. Okey, alhamdulillah. Terus lagi kita teruskan lagi dengan hukum-hukum yang ada dalam ayat yang kita baca pada malam ini bersama. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu. Semua dah hukum-hukum yang berulang. Hittatun naghfir. Okey, sampai situ kita ada perkataan hittatun naghfir. Okey, siapa nak ambil bahagian ini, pilihlah hukum apa yang menarik dalam perkataan, 2 perkataan ini. Hittatun. Naghfir lakum. Haji Abdul Razak, ada apa-apa Haji Abdul Razak? Ada cerita? Silakan. Dia tengah bercelaru tu Ustaz. Tak apa, dia tengok dulu. Dengar dulu. Apa yang menarik? Alif lam apa? Perkataan hittatun naghfir sampai situ. Kita ada 2 Abdul Razak. Haji Abdul Razak kita ada 2. Boleh berbincang-bincang. Ini hittatun masuk dalam qalqalah. Mana qalqalahnya? Hitta. Qalqalah apa situ Haji Din? Kubra. Masya Allah. Kubra ke kobra? Tak boleh kobra, mati yang depan. Dekat tali mati. Mana ada kobra kat sini? Anaconda pun tak ada kat sini. Bukan, akbar, besar punya. Akbar pun tak ada. Tak ada. Mana ada qalqalah? Ustaz nak hitung tak apa. Tali mati Ustaz. Hurufnya ada tapi dia belum jadi qalqalah, dia belum mati lagi. Jangan matikan. Hitta tu tak ada qalqalah. Ini Haji Abdul Razak lah dikacau ni. Dia punya dia pula dulu. Dia sabdu bukan mati. Dia sabdu. Memang hakikat sabdu tu memang adanya mati, tapi tak dikira sini mati yang hukumnya qalqalah lah. Haji Rashid tak ada, kalau tidak memang kena. Okey, apa yang naik selain daripada tu? Selain daripada tu apa yang menarik? Tun tu kan tanwin tu bukan tanwin. Betul tanwin. Apa cerita tanwin di sini? Aghfir. Tanwin dia bertemu dengan sabdu. Aghfir lana lakum. Tanwin bertemu dengan sabdu. Ini pun cerita baru juga. Macam-macam lah. Tanwin bertemu dengan sabdu
Dalam hukum tajwid ni, kitab tajwid belum ada lagi ni tanwin bertemu dengan sabdu. Mesti kena tengok dia huruf. Tanwin bertemu dengan nun. Nun. Tanwin bertemu dengan nun bersabdu boleh. Dengan sabdu saja-saja, sabdu nak duduk tumpang siapa? Mesti nak kena tumpang huruf. Okey, jadi saja je tu. Tanwin bertemu dengan nun. Hukumnya apa di sini? Tanwin bertemu dengan nun. Ikhfa syafawi apa? Ikhfa syafawi saghir. Saghir. Ustaz. Saghir. Macam mana kita nak kenalkan cari Ustaz? Macam mana pula? Ikhfa syafawi lain aja din. Ikhfa syafawi mesti mim mati. Di sini tanwin. Tanwin bertemu dengan ni nun. Idgham ma'al-ghunnah. Idgham ma'al-ghunnah. Okey. Tadi kita jumpa raghadan wadkhulu idgham ma'al-ghunnah, tapi waw tu tak ada sabdu. Yang ni hittatun naghfir idgham ma'al-ghunnah juga, tapi kenapa nun di sini ada sabdu? Pernah bertanya, pernah tertanya tak? Hukumnya sama-samanya idgham ma'al ghunnah. Tengok yang atas ni idgham ma'al ghunnah juga. Raghadan wadkhulun. Tanwin bertemu dengan waw, sama je tanwin. Tapi di sini hittatun naghfir. Tanwin juga bertemu dengan nun. Nun itu termasuk huruf idgham ma'al ghunnah juga. Tapi nun ada sabdu. Nun sakinah. Nun sakinah, nun mati lain. Kamil Ustaz. Betul. Yang adanya sabdu kamil. Yang tak adanya sabdu naqis. Mana kita nak kenal kamil pula? Nak kenal kamil, huruf tu ada sabdu, kamil lah. Huruf tak ada sabdu, tak kamil. Sebab dia ada tanwin bertemu dengan huruf idgham. Huruf idgham tu ada sabdu, itulah idgham bi ghunnah, idgham ma'al ghunnah kamil. Dan kalaulah idgham yang bertemu tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf idgham yang tak adanya tanwin macam huruf waw, raghadan wa di sini, idghamnya naqis. Idghamnya maknanya kita masukkan ke dalam waw itu naqis, tak sempurna. Adapun tanwin bertemu dengan nun yang ada sabdu ni, yang kita namakan idgham ma'al ghunnah kamil ni, kita dengung dan kita masukkan secara sempurna, sepenuhnya kita masuk. Kalau kita nak halusi, ada beza tak antara dengung idgham naqis dengan idgham kamil? Ada beza tak idgham ma'al ghunnah naqis, idgham ma'al ghunnah kamil? Ada beza tak? Ada beza tak? Ada beza. Okey, Hajah sebut ada beza. Ada beza. Kalau tidak, kenapa dibezakan nama kan? Okey. Ada beza. Jawapan betul. Ada bezanya. Bezanya dari segi apa tu? Adakah yang kamil ini kita kena tambah lagi sampai 3 harakat dengungnya? Yang dengung idgham naqis ni sebab dia tak sempurna, cukuplah 2 harakat, tak perlu kita panjangkan. Ataupun dari segi apa yang kita perlu bezakan antara kamil dengan naqis, sebab kedua-duanya idgham ma'al ghunnah dan kedua-duanya kena dengung 2 harakat. Yang bezanya apa? Wain mati Yang bezanya satu tak ada sabdu, yang satu bersabdu Ustaz. Okey, itu dari segi tulisan betul. Betul jawapan tu, dia patahkan balik macam saya jawab tadi. Dari bezanya memanglah yang kamil tu adanya tulis sabdu, yang tak kamil, yang naqis tu tak ada tulis sabdu. Okey, itu memang untuk kenal dari segi tulisan, itu bezanya. Dari segi bacaan pula. Saya tanya lagi. Dari segi bacaan, dibaca jelas. Bacaan kita kena tepatkan nun dulu. Maknanya hittatun nun tu 2 kali lah. Maksudnya sempurnakan nun. Sempurnakan nun. Okey. Habis kalau yang tak kamil raghadan wa tu tak boleh sempurnakan. Tak boleh. Raghadan wadkhulu. Wadau. Itu. Okey, kita macam upgradekan diri kita sedikit malam ni, pergi kepada tajwid pro sikit bukan tajwid basic Okey. Okey, saya cuba buat
tuan-tuan semua nilaikan apa perbezaan dari segi dengung kedua-duanya, yang naqis dengan yang kamil. Okey, dengar dulu. Saya baca yang naqis dulu. Raghadan wadkhulu. Saya ulangkan. Raghadan wadkhulu. 2 harakat. Okey, saya baca yang kamil pula kak. Hittatun naghfir. Hittatun naghfir. Apa beza dia? Naghfir. Kalau kita level kita basic dan kita belum pro, kita rasa sama je. 2 harakat dengung, 2 harakat dengung. Tapi kalau kita pro ataupun kita dah ke depan, mahir sedikit, kita halusi sikit tajwid, ada bezanya dari segi bacaan dan kita boleh cerita ke orang apa bezanya. Siapa boleh jawab? Tanwin masukkan waw. Tanwin masukkan waw yang atas Ustaz. Sama, semua. Itu tanwin masukkan waw, yang bawah tanwin masukkan nun, kedua-duanya masuk kan. Jadi dibaca dengan jelas. Apa yang jelas? Jelas tu izhar. Kita nak jelas apa di sini? Nunnya. Kalau kita nak jelaskan nun, waw pun kena jelas juga. Sama je. Waw dia tak ada apa-apa sembunyi, nun. Okey, kita kena ingat huruf-huruf izhar, huruf ikhfa, huruf idgham, segala huruf yang kita nak sebut yang berbaris semua kena jelas. Yang membezakan huruf mati sebelum huruf-huruf itu. Sama ada huruf mati itu nun ataupun tanwin ataupun mim mati dalam bab Syafawi, yang itu membezakan sama ada idgham ke, ikhfa ke, iqlab ke, izhar. Itu yang nak kena jelas. Nun mati nak kena jelas, mim mati nak kena masukkan nun mati, nak kena masukkan mim mati, nak kena ikhfakan nun mati tanwin ataupun nak ikhfakan mim mati. Itu bezanya. Tapi huruf yang berikutnya, huruf yang berbaris itu semua jelas. Semua kena jelas. Dia tak ada beza di situ. Jawapan. Saya perlu jawapan malam ni. Kalau tidak kita tangguh. Pergi cari, pergi tanya siapa-siapa. Apa beza idgham kamil dengan idgham naqis? Idgham kamil masukkan terus tanwin atau nun mati itu ke dalam nun yang kita nak sebut tu. Masuk penuh. Bila naqis kita masuk tak sepenuhnya. Mana ada gap situ sikit nak masukkan waw tu. Ada gap? Maksud gap tu apa? Maknanya ada gap tu masalah tu kalau sebut gap tu. Tidak kan nak masuk perangkap. Dia memang kalau kita sebut yang jawapan aja saya faham aja tu dah nak tuju kepada jawapan yang betul. Tapi kalau kita gunakan ayat yang kamil kita masuk sepenuhnya, sebab kamil tu penuh, sempurna kan. Dan yang naqis tu kita masuk kurang sempurna ataupun kita tak masuk sempurna. Jadi itu baru kita terjemahkan alih bahasa naqis kamil. Tapi huraian kepada kamil yang sempurna tu, apa yang kita nak kena jelaskan di situ? Ini kalau dapat jawapan ni insya-Allah boleh tidur malam ni. Dengung dia Ustaz. Okey, dengungnya macam mana? Apa bezanya antara kamil dan naqis? Dengungnya macam tanwin ni kita nak masuk, dengung dia macam ra-ga-dang, kita dah standby. Wow tu kat mulut. Standby pula. Okey, boleh. Okey, hampir kena. Lebih kalau yang kamil tak perlu standby. Bukan, perlu juga lah, tapi kita yang cara Okey, bezanya yang naqis tadi kena standby. Yang tak naqis, yang kamil kena tekan habis. Okey, itu jawapan yang agak lain sikit. Bolehlah terima peringkat awal, tapi kalau nak bagi penjelasan yang lebih memuaskan, dia perlu kepada huraian lebih halus. Okey, tak apalah, saya selesaikanlah. Saya selesaikan. Saya rasa saya ada orang nanti besok pagi yang boleh betulkan saya, Haji Anwar. Okey, tak apa. Kesian pula nanti kalau kita tak jawab terus, sebab nanti tak tidur malam pula cari-cari nak call Haji Anwar, nanti ganggu dia pula. Tapi tak apa, dengar jawapan daripada saya dan esok boleh buat tak tahu, tanya Haji Anwar ataupun tanya siapa-siapa, dengar jawapan dari mereka. Okey, mungkin kita boleh jelaskan begini.
kalau kita tukar bahasa dah betul, cuma kita nak kena faham apa yang dimaksudkan dengan sempurna ataupun kurang sempurna. Okey, kita boleh jelaskan begini. Kalau yang naqis, idgham ma'al gunnah, naqis, yang tidak sempurna, yang pada tulisannya tidak ada tanda sabdu, kita tetap kena dengung 2 harakat. Dengungnya 2 harakat. Cuma sebelum kita nak masuk ke dalam huruf yang naqis, sama ada huruf waw ataupun satu lagi huruf ya. Untuk idgham naqis ni, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw ataupun huruf ya, kedua huruf ni, sebelum kita nak masukkan, kita nak kena dengung bunyikan nun mati dulu. Nun mati tu yang tak sempurna dimasukkan ke dalam huruf waw ataupun ya. Ini penjelasan yang jelas yang dimaksudkan dengan tak sempurna. Apa yang tak sempurna di situ? Bukan gap, bukan tempoh, bukan dia ada delay ke apa ke, tidak. Yang tak sempurna di sini iaitulah nun mati yang nak dimasukkan itu kita tak masukkan habis. Kita kena dengung bunyikan nun mati dekat hidung kita dulu, baru kita pergi kepada makhraj huruf waw ataupun huruf ya. Ragadan wa. Okey, kalau perhatikan kepada gambar saya, huruf waw di kedua bibir mulut. Okey, tengok saya dah dekatkan dengan kamera. Huruf waw kedua bibir mulut. Wa. Nak sebut waw mesti kita nak kena muncung kan? Okey, jadi di sini untuk nak naqiskan, untuk nak kita tak sempurnakan dengung di sini, jangan terus dengung terus kita muncung mulut. Ragadan wa. Dia ada macam setengah harakat daripada 2 harakat itu, dia bunyi dekat hidung untuk nun mati. Ragadan wa, baru pergi kepada muncul mulut makhraj wa. Itu yang naqis. Adapun yang kamil, dia tak ada langsung dekat hidung. Dia terus terjun masuk ke dalam huruf nun ataupun mim. Nanti huruf untuk idgham ma'al gunnah yang kamil, tanwin ataupun mim mati, nun mati bertemu dengan nun ataupun mim. Ini kedua-duanya adanya sabdu. Jadi waktu kita nak dengung untuk idgham ma'al gunnah kamil ni, kita terus masuk sempurna, langsung tak ada ruang untuk kita dengung dekat hidung. Kita masuk terus dengan dalam huruf nun mati sambil kita, di samping kita dengungkan 2 harakat terus. Bunyinya macam ni. Hittatun, tun. Memang dengung tu dari khayshum, tapi bukan nun mati. Dengung yang dah dimasukkan ke dalam huruf nun. Hittatun naghfir lakum. Itu yang dimaksudkan idgham ma'al gunnah kamil. Sempurna, kita masukkan habis tanwin itu ataupun nun mati ke dalam huruf idgham nun ataupun mim. Macam saya cakap standby betul lah Ustaz. Standby dulu lah. Okey, boleh standby. Itu yang saya kata, yang kata macam ada kena nak ke arah betul. Tapi bila saya tanya untuk kamil tu, Haji Din nak tebuk macam mana pula? Yang kamil tu tak standby lah. Masa kita sebut terus terang lah. Terus terang. Kita standby nun. Sebelum nun sampai kita standby bunyi suara nun dulu. Itu tak boleh standby lah. Kalau nun tak boleh standby, kena masuk terus. Tak boleh tunggu-tunggu. Macam Hajar sebut tadi ada gap kan, macam tunggu-tunggu. Itu betul lah, tapi nakkan kepada huraian apa yang kena perlu tunggu tu. Adakah kita nak perlu tunggu sampai kita terputus suara ke, ataupun kita bagi masa? Kita tidak dengung, kita dengung tu nun mati tu. Sempurnakan dengung dulu, belakang terus sebut. Okey. Tak apa, jangan lebih-lebih nanti kita pening pula. Kita ambil hanya pengertian begitu dah cukup, insya-Allah. Sekurang-kurangnya kita lari Ustaz. Lepas ini saya lari 3-4 minggu jumpa balik. Tak, maksudnya macam ni. Walaupun kadang-kadang kita pergi, kita macam menyelam ke dasar laut bersama laut, macam mendalam sikit dengan bab tajwid kita, bukannya basic lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita dah pernah mendengar, pernah dihuraikan, dibincangkan. Nanti insya-Allah dia akan sangkutlah satu hari nanti dalam fahaman kita dan ingatan kita. InsyaAllah. Okey, selain daripada, terima kasih. Dan selain daripada idgham ma'al gunnah kamil yang ada pada perkataan ini, sebenarnya saya nak juga sebut di sini ta tu sangat-sangat penting untuk kita tebalkan, dan kita kena ingat, letakkan dalam ingatan kita dan fahaman kita, hurufut ta ataupun harfut ta dalam Al-Quran min aqwal huruf. Huruf yang paling kuat
kuat sekali. Dalam 28 huruf hijaiyah, huruf to. To tu paling kuat. Dia tak pernah lemah. Dia tak pernah lemah dan tak pernah kurang sifat tebalnya. Jadi kita berhati-hati, asalkan to dalam Al-Quran, jangan sekali kurang sifat. Sebab dia paling kuat. Paling kuat. Bila sifatnya dia agak lemah sikit, lemah sikit je, terus kita akan kesan bacaan itu tak sempurna. Wa qulu hittatun, contohnya kan ta, to. Ta dengan to tu dah beza. Wa qulu hittatun naghfir lakum khata, khata. Itu dah lagi. Dia kena khata, to. To bagi atas, ti bagi bawah, tu bagi depan. Semuanya huruf to tebal dan paling kuat dalam Al-Quran. Bila kita jumpanya hatta to tu mati sekalipun, al-to tebal, tetap dia tebal, tetap dengan tebalnya. Naghfir lakum, terus perkataan naghfir lakum. Okey, berhati-hati di sini ra tipis. Naghfir lakum. Minggu lepas kita bincang pasal Fir'aun, pasal perkataan Fir'aun, ra tu tebal, ra tu tipis, sebelumnya bagi bawah. Ini sama juga. Naghfir lakum, ra tu mati, sebelumnya bagi bawah, tetap ra ni tipis. Tarqiq, ra'un muraqqaqah, ra tu tipis. Naghfir lakum. Okey, siapa ada masalah dengan ra tipis? Maknanya ra tu susah nak ditipiskan, asyik tebal je. Semua okey. Semua tak ada masalah. Masalahnya ra yang tebal tu ditipiskan. Yang nak tebal yang susah. Kebanyakan masalahnya yang tebal ditipiskan. Itu banyak. Masih ramai lagi bila ra tu bagi atas sekalipun ra. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ramai lagi ra tu tak ditebal. Bismillahirrahmanirrahim. Haitsu syi'tum, ra haitsu syi'tum, ragadan, ada je. Bila ra tu tebal ditipiskan mungkin mudah, tapi ra tu tipis nak ditebalkan itu mungkin tak ramai. Tetapi ada sebenarnya, ada juga ada sebahagian naghfir, dia akan tebalkan ra yang tipis itu pun ada juga sebahagian pembaca ataupun qari-qariah yang masih lagi menghadapi dengan masalah ra yang tipis itu. Macam mana nak tipiskan? Okey, caranya memang saya akan guna kaedah yang sama. Dalam kaedah tebal tipisnya, bila yang tipis kita nak tipiskan, kita lebarkan bibir mulut. Naghfir. Itu cara kita nak tipiskan huruf yang tipis. Kalau tidak, kalau kita tak lebarkan bibir mulut, dia akan jadi tebal. Naghfir lakum. Itu akan kurang hukum tebal tipisnya ra. Khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ini macam biasa. Dul lam mati nak kena jelaskan. Tebal, ha pedas. Muhsinin. Mad arid lisukun. Pernah kita ingatkan bersama, bila kita berhenti untuk mad arid lisukun, khususnya yang ada nun, yang ada mim, yang senang untuk didengung, kita kena jaga-jaga. Bila kita panjangkan, jangan ada lantunan ataupun baki di belakangnya. Muhsinin. Yang tu tak mau, tak nak, sebab dia akan tertambahnya sifat nun mati itu, seolah-olah nun itu adanya sabdu. Muhsinin. Kalau ada itu tak nak. Kita lepaskan cutkan. Lepas ataupun kita potong. Muhsinin. Kalau lepas, takutnya nanti dia ada terlebih. Bila kita lepaskan takut lebih. Lebih baik kita tahan. Itu lebih selamat. Muhsinin. Tahan terus nafas. Itu nun yang sempurna diwakafkan dengan nun sukun ataupun nun mati.
Sebab itu mad arid lis-sukun, untuk kita matikan, bukan untuk kita dengungkan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kita tak matikan tu. Kita tak sukunkan. Bukan ma'arid sukun tu. Itu mad arid lil gunnah. Ma'arid ada dengung tu. Jadi kita tak nak dengung di situ sebab salah bacaan itu kita nak kena matikan. Kita tahan nafas supaya tak ada lebih bunyinya nun mati ataupun mim mati. Okey, kita ada masa sikit lagi. Ayat yang berikutnya kita boleh pindah kepada ayat yang ke-59 bersama insya-Allah. Sepanjang ayat ini saya nak satu sahaja yang kita nak bahaskan bersama pada malam ini. Saya baca dan perhatikan bacaan ini. Poin mana yang agak menarik yang saya nak bahaskan. Saya rasa tuan-tuan boleh cam dan boleh perasan. Saya baca. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Okay. Poin apa yang agak menarik yang sepanjang ayat ini yang perlu kita tarik perhatian bersama, insya-Allah? Wakaf. Okey, wakaf. Abah dah jawab wakaf. Yang lain? Saya dengar macam viral itu macam tipis lah. Yang mana tipis? Yang viral. Ghairul. Ra atau tipis? Banyak kedengaran saya macam tipis. Okey. Kalau nak yang tu pun boleh juga. Tapi saya baca tadi bukan cari kesalahan saya. Haji Samad dah dengar macam saya baca salah. Kalau saya baca salah memang insya-Allah lah minta maaf lah. Mungkin tersalah baca tapi dia ada sebut mungkin jauh sikit sebab memang saya duduk Kota Baru Kelantan, dia duduk Singapura, jauh lah. Tapi kalau nakkan betul ghaira tu tak boleh tipis tu. Ghairal ladzi, kalau dia Samad dah terdengar mungkin saya salah, tapi saya betulkanlah ghairal ladzi, kedua-duanya tebal, gha tebal, ra tebal insya-Allah tak ada masalah. Yang saya minta insya-Allah kita nak bahaskan poin apa yang menarik. Okey, silakan. Hijzam. Okey, masih lagi itu idgham ma'al gunnah juga yang adanya mim sabdu. Okey, bagus. Maknanya di sini contoh yang kita nak kena idgham kamil. Selain pada tu, fa'anzalna. Okey, hukum apa yang menarik situ? Irfa. Nun mati bertemu dengan zai, hukumnya ikhfa haqiqi. Maknanya nak kena sembunyikan nun mati ke dalam huruf zai. Okey, menarik juga. Kena sembunyikan. Janafi? Saya ingat huruf zal, Ustaz, keluar lidah. Ustaz banyak baca tu. Okey. Haji Hanafi ni macam lain sikit lah. Bila mungkin betul nama sama lah. Bila saya fikir nak bahas yang tu, itu jawapan dia. Padahal banyak lagi jawapan yang lain dia boleh pilih. Macam sahabat-sahabat yang lain kan. Tapi memang nama itu saya betul-betul dalam sebelum saya buka kelas, tadi saya dah tengok hukum apa yang saya nak bahaskan. Memang saya dah tujukan ayat yang ke-59 saya nak bahas khas huruf yang keluar lidah. Seperti mana dipilih oleh Haji Hanafi. Masya Allah. Betul. Kalau kita perhatikan ayat ini, banyak huruf yang keluar lidah dan huruf yang hampir sama yang tak boleh keluar lidah. Jadi mula daripada fabaddalal ladzina, da dengan zi, da fabadda ladzi zi, itu dah mula keluar lidah. Da keluar lidah, zi za keluar lidah. Zalamu dha keluar lidah. Zalamu. Dha tebal dan keluar lidah zalamu. Qawlan ghairal ladzi keluar lidah.
Qila lahum fa'anzalna zai tak keluar lidah. Fa'anzalna. Alal ladzi dhi keluar lidah. Zalamu dha keluar lidah. Rijzam zai ni tak keluar lidah. Minas sama sin tak keluar lidah. Bima kanu yafsuqun sin pun tak keluar lidah. Jadi banyak huruf yang hampir sama, tapi banyak juga huruf yang kena keluar lidah. Zo pun sama juga. keluar lidah pada zo. Keluar lidah. Zalamu. Kita ada dua za di sini. Zalamu. Kita ada tiga huruf, tiga beradik. Tiga huruf satu kumpulan. Dan semua tiga huruf ini semua kena keluar lidah. Iaitulah huruf tha titik 3, za pendek ni ataupun za kecil. Lepas tu za. Tiga huruf ni dalam keadaan apa sekalipun tetap keluar lidah. Cuma bezanya za ini disebabkan tebal, dia tak berapa nampak. Tha dengan za tetap nampak. Menarik juga ni. Sa dengan zal nampak. Tapi zo yang tak nampak. Okey, saya nak tanya balik. Kenapa dia kadang-kadang di soalan dia datang spontan macam tu je. Kenapa Haji Razak dia macam muskil za ya ke keluar lidah? Jadi tercetusnya soalan, terciptanya soalan dari dia dalam diri saya ni. Kenapa huruf tha dengan za senang nampak keluar lidah? Huruf za tak berapa nak nampak, tak berapa nak perasan keluar lidah. Itu yang maksud saya. Itu muskilah yang ada pada Haji Razak. Kita nak jawab malam ni. Siapa tahu jawapan tu? Kita kena sengitkan lidah kita sekarang, Ustaz. Sengit lidah, bukan keluar lidah kan? Sengit pula. Sengit sebelah tepi ya. Sengit lidah kan sengit tuan? Bukan. Lidah kita dia sentuh langit-langit sikit. Betul. Sentuh langit tu tak apalah. Yang penting dia keluar daripada thanayal ula, gigi bahagian atas depan. Itu yang penting, itu makhrajnya. Tapi soalan Haji Din sekarang ni yang tengah panas sekarang ni, iaitulah kenapa huruf tha dan dha bila kita keluar lidah senang nampak, senang jelas nampaknya keluar lidah. Kenapa huruf dha ni tak berapa nak perasan dia kena keluar lidah? Jawapan ada. Dia huruf tebal. Huruf tebal, Ustaz. Sebab dha tu huruf tebal. Ya. Habis tu kita kan gitu ke. Separuh jawapan dah ada pada huruf tebal tu, tapi kalau nak sepenuhnya belum sampai lagi. Jawapan yang kita sebut nak kena roncongkan, jadi susah nak nampakkan lidah. Habis kalau tha dengan dha itu tak payah roncong. Buang tu unsur tebal kan, kita nak kena roncongkan. Kalau nak penuh jawapan, sebabnya tha dengan dha kalau kita sebut kita kena sengih. Kita nak kena tersenyum, sebab itu senang nampak lidah. Itu bezanya, dan itu yang pentingnya bila saya sebut tadi kaedah cara kita nak tebal dan tipiskan huruf. Yang tebal kita muncung, yang tipis kita nak kena lebar ataupun sengihkan lidah bibir mulut kan. Bila kita lebarkan bibir mulut, itu yang senang nampak lidah. Tha, dha kan terlebar lebarnya bibir kita, nampaklah lidah. Tha, dha. Ini buktinya huruf tipis lebar bibir mulut. Adapun huruf tebal bila kita muncung susah nak nampak sebab dia dah nampak bibir mulut ke depan. Itu sebabnya tha itu lidah itu tak berapa nak jelas keluarnya. Tapi jelas ke, tak jelas ke, nampak ke, tak nampak ke, pastikan kena keluar daripada had gigi kita. Batasan gigi kita, lidah kita kena terkeluar sikit. Vo. Okey tak Haji Razak? Betul Ustaz, betul. Sa nampak, sa, zi. Tapi zo tak nampak, tapi keluar. Dia betul. Sebab susah nak nampak sebab bibir kita dah ke depan, jadi lidah tu tak berapa jelas. Itu je jawapan sebenarnya. Tapi sebenarnya saya nak yang tipis tadi. Sebab tha dengan dha tu sebabkan kita lebar bibir mulut, maka jelas
dan mudah untuk kita nampaknya lidah yang keluarnya. Tapi waktu kita praktik macam ni, kita berlatih macam ni, kita senang nak sebut. Tapi saya yakin ya. Saya yakin yang insya-Allah Allah maafkan kita semua. Sekiranya masih lagi banyak tha dengan za tak keluar lidah. Allah maafkan kita insya-Allah sebab Allah tahu kita ni orang Melayu. Kita ni tak banyak makan nasi Arab kan. Kita tak banyak minum susu unta. Jadi banyak lagi lah huruf-huruf yang huruf za dalam Al-Quran, bukan setakat dha yang susah nak sebut, susah nak keluar. Tha dengan dha pun, saya duk perhati khususnya geng-geng ataupun kumpulan Tadarus Al-Quran ni, banyak dekat dengan saya, membaca Al-Quran bersama saya. Saya perhati dari jauh, dari dekat. Sekali dekat, sekali jauh. Masih banyak lagi huruf yang tak keluar lidah. Walaupun tha, dha, dha disebutkan berkali-kali. Tapi bila baca, ada sahaja yang lidah tu macam terpendek, bukan lidah pendek, lidah macam terpendek. Dia tak nak ke depan sangat. Jadi itulah kekurangan yang masih ada pada diri kita, yang ada peluang untuk kita nak menambah baik diri kita insya-Allah. Setiap kali jumpa huruf tha, huruf za, huruf dha, cuba pastikan huruf itu dikeluarkan di tempatnya dengan kita mengeluarkan kepala lidah kita. Tha, thi, thu, dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu. Mulakan dengan suratul Fatihah. Siratal ladzi, ladzi, dhi. Kalau cermin di depan mata kita, depan kita nampak kemerahan lidah kita. Kalau rasa macam tak nampak, kita boleh sentuh, letakkan gigi jari di depan. Siratal ladzi, dhi. Kalau boleh sentuhnya lidah kita, maknanya makhraj kita salim, selamat. Kalau tak boleh sentuh lidah, lazi, asyik tersentuh gigi je, lazi, maknanya masih lagi kita bertukar daripada huruf zal menjadi huruf zai. Itu bahayanya, kita tukar huruf, tukarlah makna. Sengaja tak sengaja, itulah hakikatnya. Jadi kita nak kena buat sesuatu, mulakan dengan suratul Fatihah supaya setiap kali baca, sama ada kita baca sir, jahar, kuat, perlahan, laju, perlahan, slow, perlahan, kita nak kena pastikan zal pada surah Al-Fatihah tetap keluar. Kalau tidak, dia tak sempurna sifatnya. Maka bila tak sempurna sifatnya, tak sempurna makhrajnya, tak sempurnalah Fatihah kita. Yang kita risaunya kalau berlaku dalam solat fardu kita. Masya Allah. Saya rasa sampai di sini dulu. Bima kanu yafsukun. Sadaqallahul azim. Sebelum kita nak buat penamat pada kelas kita pada malam ini, ada siapa-siapa nak bagi soalan ke, nak bagi tambahan ke? Ustaz boleh tanya sikit Ustaz? Okey, silakan. Perkataan tadi huruf narfir tadi. Narfir. Okey. Mana lebih baik bunyinya narfir dengan narfir? Ada saya dengar bacaan narfir, ada saya dengar narfir. Kalau tulisan ruminya FIR atau FER, bawah tipis. Narfir atau narfir. Okey. Kalau itu je bezanya FI dengan FE, tentunya FI lah. Confirmnya FI itu lebih fasih. Itu lebih fasih sebab semua huruf dalam Al-Quran berbaris kasrah, dia adalah mengambil tempat I itu. Baris bawah yang sempurna, yang kamil, yang khalis. Fi. Fa di bawah fi, bukan fa di bawah fe. Naghfir. Yang itu bukannya Arab yang fasih. Arab yang tak fasih bunyi fe. Naghfir lakum. Macam dalam Al-Fatihah, dina kan? Dina. Itu banyak orang baca tu. Dina, dia tak baca dia baca Dina. Hatta imam-imam yang masyhur pun kadang-kadang dia terkeluar juga dina. Itu lebih kepada logat lah. Bahasa dia imalahkan. Imalah. Bukan dia malas. Bukan dia malah. Dia imalahkan. Imalah ni maknanya antara bagi bawah dengan bagi atas. Baina bain. Separuh-separuh. Majriha. Bukan majriha.
Itu imalah tu. Jadi bukannya dalam bacaan kita imalah dibacakan pada huruf berbaris bawah, hanya pada majriha saja kita baca imalah. Yang lain semua nak kena baca kasrun khalis baris bawah yang betul-betul. Okey, terima kasih. Ustaz, saya ada soalan, Ustaz. Berkenaan dengan ini ra, Ustaz. Kalau kita baca waqina azaban nar ataupun waqina azaban naur, nah ditebalkan atau ditipiskan, Ustaz? Okey, itu saya kalau kita dengar kadang-kadang kadang-kadang saya dengar ada yang baca tebal, ada yang tipis, Ustaz. Okey. Di mana yang tu? Dengar di mana tu? Bacaan ada orang lah macam baca Quran ke bacaan doa? Doa pun ada, biasa doa. Biasa doa. Okey, kalau biasa doa kita jangan straight sangat, jangan kita terus saman dia. Kita bagi can lah. Kalaulah kita rasa macam nar tu dibaca tipis, waqina azaban nar. Dibaca tipis kan? Kalau dari segi doa tu tak apalah. Sebab tu doa. Tapi kalau nak yang sempurnanya, hukum ra di situ, ra berbaris mati, al-mauquf 'alaiha dimatikan, dan sebelumnya baris atas. Sebelumnya ada huruf mat dan sebelumnya baris atas, tetap dia hukumnya tebal. Ra hukumnya mufakhamah di situ. Waqina azaban nar. Nar. Tebal. Di situ tebal. Kalau baca dalam Quran, kita hukumnya di situ hukum tebal, tak boleh baca nipis bi ayyi halin min al ahwal. Tapi kalau di luar Al-Quran, di luar solat, di luar surah, bila baca kita jadikan sebagai doa ke apa ke, kalaulah ternipis sedikit-sedikit itu insya-Allah tak diambil kira sangatlah. Sebab banyak lagi hukum-hukum kalaulah kita baca dalam doa, hukum yang lebih jelas daripada ra tebal tipis pun kita tak ambil kira pun. Betul? Kan? Kalau kita baca doa contohnya, banyak lagi hukum qalqalah, hukum macam-macam. Walaupun hukum tu doa tu diambil dari Al-Quran sekalipun. Kadang-kadang kita tak raikan tajwid pun. Sebab dah jadi sebahagian dari hukum kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana ada orang raikan semua. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Mana ada idgham di situ, panjangkan, dengung betul-betul. Kecuali kalau dia baca doa berlagulah. Kan ada setengah-setengah imam tu baca waktu baca doa tu macam dia baca Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Macam nak ke Perak pula baca doa safar. Jadi Ustaz, dalam doa dimaafkan. Dimaafkan insya-Allah, walau sebab dia panggil muqtabas. Muqtabas, doa itu diambil dalam Al-Quran dan dijadikan doa dan dijadikan zikir. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran yang diambil, ayat-ayat Quran yang adanya doa diambil dalam Al-Quran bila dibaca di luar solat, dalam keadaan junub, dalam keadaan orang itu tak bersih, kan, wanita yang masih haid, apa semuanya itu masih dimaafkan. Sebab walaupun ayat Quran diambil dijadikan sebagai doa dan zikir, boleh dibacakan. Bila dah masuk dalam golongan zikir doa, dimaafkan, hukum tajwid tak diambil kira di situ. Tetapi tetap yang paling afdal, yang sempurna, raikanlah walaupun dah jadi zikir, walaupun dah jadi ayat itu sebahagian doa, raikan hukum tajwid. Itu terbaik, itu yang paling selamat, supaya kekurangan yang akan berlaku tak menjejaskan makna, tak merubahkan makna yang ada dalam doa itu. Maka doa kita insya-Allah yang termakbul insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua untuk malam ini. Masya Allah. Walaupun tak begitu luas kita cerita pada malam ini, tapi saya rasa macam banyak jugalah benda-benda yang menarik. Hatta perkara-perkara yang baru pun kita boleh dengar malam ini. Masya Allah, daripada rakan-rakan kita. Mudah-mudahan insya Allah yang baik itu jadikan sebagai ilmu pengetahuan kita. Yang sebaliknya itu jadikan sebagai peringatan supaya tak berulang lagi lah. Kan? Macam tadi Tanwin bertemu dengan Sabdu tadi,
Jangan adakan lagi lah sebab sabdu dia tak ada kena mengena dengan hukum. Dia bila bertemu dengan huruf baru dia jadi hukum. Saya gurau insya-Allah. Jumpa lagi, terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma bihamdik. Sorry, InsyaAllah. minta maaf. Minta maaf sebelum kita Amin. tutup, minta maaf sangat-sangat. Saya ambil peluang di sini. Saya ambil peluang di sini untuk kita sama-sama kita doakan secara khususnya untuk ibu kepada sahabat kita, sahabat saya lah, dan ustaz kita, imam kita itulah Imam Abdul Aziz. Masya Allah, tak sampai seminggu saya kehilangan abang, dia kehilangan mak. Subhanallah, Masya Allah. Tak tahulah apa rahsia di situ. Apapun ketabahan dan kesabaran yang kami hadapi bersama, insya-Allah kita tujukan juga kepada Hajah Nur Latifah. Binti saya tak tahu di sini. Hajah Nur Latifah dia sebut dalam iklan wafatnya. Abdul Samad, Ustaz. Latifah binti Abdul Samad. Okey, jadi kita doakanlah di mana kita berada, semoga sahabat kita Imam Abdul Aziz insya-Allah menerima takdir ini dengan hati yang tabah dan sabar dan dapat meneruskan kehidupan dengan lebih bersemangat insya-Allah, walaupun ditakdirkan perginya seorang insan yang sangat-sangat dekat dengannya. Jadi yang kita mampu, yang masih hidup ni, kita mampunya iaitulah kita akan mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan ibunya Hajah Nur Latifah tadi binti Abdul Samad bersama para syuhada, para salihin, para siddiqin, dan diterangkan kuburnya dan dilapangkan barzakhnya insya-Allah di sana. Insya-Allah bila sampai giliran kita, insya-Allah kita juga akan mendapat senasib dengannya, iaitulah ada juga orang-orang yang mendoakan kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita semuanya, ampunkan segala dosa-dosa kita, kekurangan kita semua insya-Allah. على هذه النية كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا بحفظك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارحمنا واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى المرحومة نور لطيفة بنت عبد الصمد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، واكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Salam semua, selamat rehat semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat rehat semua. Terima kasih Ustaz. Maaf sekiranya ada Haji Samad. Terima kasih Haji Samad. Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Haji Abbas meninggal Ustaz, tahu Ustaz Haji Abbas? Ya. Esok. Saya dah niat esok insyaAllah kita malam baca kafi esok. Kita sebutkan Haji Abbas pula insyaAllah. Pasal dia punya baca laju tu. Haji Abbas bukan hanya laju, dia baca paling jelas. Dia kalau dalam grup dia paling jelas bacaan dia, masya-Allah. Okey, insya-Allah. Kita akan doakan insya-Allah. Itulah satu tanda baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.